Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Ehsan Dahlia dan ini agenda awani. Perkara besar dan juga penting untuk kita nilai dan juga kita ambil perhatian sewajarnya. Israel terus berdegil dengan menghujani semenanjung Gaza dengan berdilan besar-besaran selepas kuasa dunia menuntut agar lebih banyak bantuan kemanusiaan dibenarkan memasuki wilayah Palestin secara selamat dan juga tanpa halangan. Israel terus menggila seolah-olah tidak menghiraukan keputusan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau UNSC meluluskan resolusi menuntut agar semua pihak terbabit konflik untuk membenarkan bekalan bantuan kemanusiaan bagi menyelamatkan nyawa dibawa masuk ke Gaza secara besar-besaran dengan segera, selamat dan juga tanpa halangan. Isu ini kita bincangkan bersama dua tetamu saya. Tuan Syed Ahmad Israk Syed Ibrahim yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Iris Institute dan juga bersama dengan Tuan Lokman Sharif Alias yang merupakan pengerusi bersama Pasukan Undang-Undang Yayasan My Aqsa. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Ya. Baik, saya mulakan dengan Tuan Syed. Kita melihat tindakan dan juga kegilaan Israel ini sekaligus bukan kali pertama, tetapi sebelum ini juga tidak menghiraukan sebarang bentuk resolusi walaupun dengan kuasa dan juga suara-suara dunia. Respon awal daripada Tuan Syed. Terima kasih Awani atas jemputan. Saya menafsir resolusi ini sebagai satu percubaan daripada PBB untuk mengemukakan kompromi, khususnya dalam konteks serundingan yang sedang berlaku sekarang di antara Hamas dan Israel yang menemui jalan buntu disebabkan Hamas berdegil Israel berdegil untuk tidak melayan sebarang tuntutan kemanusiaan yang dikemukakan oleh Hamas. Jadi disebabkan itu mungkin resolusi ini dilihat butir-butirannya cuba untuk mencari jalan tengah. Dan walaupun disambut baiklah saya rasa oleh kebanyakan negara, juga disambut baik oleh orang-orang Palestin juga, tapi pada pendapat saya resolusi ini yang pertamanya terlalu lambat dikeluarkan, terlalu lambat untuk mencapai keputusan ini. Genosid sudah berjalan banyak, terlalu lama, begitu banyak telah terkorban. Yang kedua, yang diluluskan dalam resolusi ini, tempoh gencatan senjata itu hanya selama berbaki 2 minggu sahaja sehingga ke penghujung Ramadan. Bagi saya itu satu tempoh yang sangat pendek untuk jika pun dibawa masuk bantuan kemanusiaan yang banyak, tidak boleh untuk benar-benar memulihkan keadaan rakyat Gaza, apatah lagi untuk mengembalikan fungsi infra-infra yang kritikal seperti hospital, pusat rawatan air, dan juga makanan, untuk membekalkan makanan. Jadi saya rasa 2 minggu itu satu tempoh yang tidak realistik walaupun diluluskan dalam resolusi begitu. Dan yang ketiganya saya lihat resolusi ini berkemungkinan boleh lebih menguntungkan Israel apabila dalam keputusan yang kedua itu meminta secara immediate untuk menekankan untuk membebaskan semua tawanan. Dan kalau kita perhati dalam rundingan di antara Hamas dan Israel, Hamas bersedia untuk melepaskan tawanan dengan syarat Israel mesti berhenti daripada melakukan genosid. Jadi dalam resolusi ini tidak ada jaminan, tidak ada permintaan direct untuk Israel betul-betul menghentikan genosidnya. Sebaliknya, permintaan untuk melepaskan semua tawanan itu jelas disebut dalam resolusi. Jadi saya lihat walaupun resolusi ini secara umumnya memberikan harapan, tetapi ada banyak juga permasalahan yang timbul daripada resolusi yang dicapai ini. Tiga perkara besar berkaitan dengan resolusi yang dibawakan oleh Tuan Syed, melihat kepada mungkin sisi-sisi yang berbeza yang mungkin ada kepentingan dan juga kelebihan dari segi resolusi dan sebagainya. Bagi Tuan Luqman, bagaimana Tuan Luqman melihat kepada resolusi ini? Pertamanya, kalau kita melihat kepada mungkin keputusan Amerika Syarikat yang ambil sikap berkecuali dalam tempoh ataupun dalam kes kali ini, tetapi secara keseluruhannya resolusi ini bagaimana dan bagaimana ia boleh memberi sedikit harapan dan juga kebaikan kepada rakyat Palestin khususnya. Ya. Terima kasih kerana menjemput saya. Secara amnya saya menyambut baik resolusi ini kerana ia memanggil kepada gencatan senjata kan. Tetapi saya rasa ini tidak memadai lah resolusi ini. Saya rasa kalau tidak dipatuhi oleh pihak Israel,
tiada tindakan yang boleh diambil seperti kita tengok resolusi yang lepas seperti di Libya yang mengatakan bahawa hendaklah adakan satu gencatan senjata yang immediate, tetapi membenarkan kuasa badan-badan antarabangsa untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk memastikan kepatuhan, kan? Ini dalam resolusi United Nations Security Council yang lepas yang mana mempunyai kuasa pelaksanaan. Tetapi kali ini ia hanya mengatakan bahawa ia menuntut atau menyatakan tuntutan-tuntutan ke atas pihak-pihak Israel dan juga Hamas, tetapi ia pada saya amat ringkas dan tidak memadai untuk kita melaksanakannya lah, kan. Walau bagaimanapun saya tidak setuju dengan pandangan Amerika bahawa ia non-binding. Ia tetap binding, tetapi kuasa pelaksanaannya belum cukup lagi. Apa yang kita perlu buat mungkin selepas ini, kalau ada ketidakpatuhan, kita kena bawa lagi ke UNSC untuk mengeluarkan satu resolusi lagi untuk meminta kuasa pelaksanaan diberi kepada negara-negara dan badan-badan antarabangsa untuk melaksanakannya. Tetapi kita akan menghadapi masalah yang sama di mana US mungkin akan mengeluarkan veto sekali lagi. Ini perkara besar yang melibatkan genosid, banyak nyawa yang terkorban yang tidak bersalah dan sebagainya. Hal ini adalah hal dan juga keprihatinan dunia. Tuan Syed, bagaimana untuk kita ataupun UNSC satu lagi resolusi yang perlu dibawa untuk membenarkan tentera pengaman PBB untuk memasuki Gaza? Mungkin ini waktu kritikal dan ini waktu dan juga tempoh yang paling dikehendakkan. Tuan. Ya, dan kalau kita lihat kepada respon daripada Kabinet Israel sendiri, mereka senada dalam mengkritik resolusi yang dikeluarkan oleh UN ini. Bahkan telah terus terang menyatakan mereka akan mengabaikan dan tidak akan beri sebarang komitmen, and dia kata tidak ada sebarang practical effect kepada mereka on the ground di medan perang. Jadi saya rasa berdasarkan itu sendiri pun UNSC harus sedar bahawa apa yang ada itu tidak cukup untuk menekan Israel. Dan kalau saya, daripada pandangan saya lah, berdasarkan analisa, saya lihat jika satu-satu resolusi UNSC dalam kes yang berat seperti perang di Gaza ini, nak tak nak hanya US sahaja yang ada say ataupun ada menentukan perubahan itu. Jadi jika US masih lagi seperti sekarang, walaupun kononnya orang kata berpindah polisi lah, ada setengah kata berubah polisi, sebelum ni tak pernah abstain ataupun yes, tiba-tiba abstain, tapi saya faham itu tindakan lebih kepada nak memenuhi sentimen domestik di dalam US itu sendiri dan tidak mahu dilihat bersekongkol dengan Israel dalam keadaan sekarang. Tapi macam yang disebut oleh Tuan Lokman, US masih lagi mendesak ataupun mengatakan bahawa keputusan itu non-binding dan mereka masih lagi tidak bersetuju dengan general statement itu sebab tidak ada condemn kepada Hamas. Jadi mereka masih cari loophole untuk menjadikan resolusi ini seolah-olah tidak ada efek. Jadi kita pun tahu kalau US bergerak maka pasti akan ada kesan, dan jika US tidak bergerak, hakikatnya apa-apa pun resolusi yang dikeluarkan tidak ada practical effect lah kepada keadaan yang berlaku. Itu hakikat lah yang kita harus terima. Dan juga Tuan Lokman, kita tahu bagaimana Israel yang mungkin diketahui dilindungi oleh Amerika Syarikat dalam setiap urusan antarabangsa sebelum ni, dan sekarang ini adalah masanya untuk mengisolasi Amerika Syarikat dan juga melindungi ekonomi dunia daripada Amerika Syarikat. Itu mungkin apa yang dinyatakan oleh beberapa kenyataan media khususnya seperti dari MAPIM dan sebagainya. Tetapi dalam konteks Malaysia, untuk kita suarakan sesuatu perkara untuk didengar dunia, apa perkara yang perlu kita letakkan sebagai prioriti untuk memastikan bahawa isu dan juga hal berkaitan dengan Amerika Syarikat, Israel dan juga genosid terhadap Palestin dan sebagainya ini dapat dikurangkan ataupun dihapuskan sama sekali? Kita tak banyak pilihan, tetapi apa dalam kita punya circle of influence adalah untuk mengenakan tekanan dan mengeluarkan naratif yang sesuai, yang berpatutan dan memadai di peringkat antarabangsa.
Kita tahu bahawa Israel tidak akan aku, jadi kita selepas ini akan sepatutnya menekan negara-negara lain untuk mengeluarkan, sekali lagi saya kata, mengeluarkan resolusi untuk kepatuhan Israel kepada resolusi yang lepas, kan. Kita cuba juga di UNSC apa yang kita boleh keluarkan naratif-naratif tertentu. Sementara itu, kalau boleh kita juga ambil, kalau boleh lah kan, tindakan undang-undang untuk menekan Israel dan yang mendukung Israel seperti US, UK dan lain, untuk memberi tekanan kepada mereka bahawa macam Prime Minister mengatakan baru-baru ini, Datuk Seri Anwar mengatakan dengan jelas di sidang interview dengan Jerman, mengatakan Jerman mengambil pendirian yang tidak bermoral ataupun tidak sesuai ataupun selektif dalam mempertimbangkan isu Palestin ini, kan. Jadi tekanan-tekanan, kenyataan begini harus dikeluarkan oleh bukan sahaja Malaysia, oleh pemimpin-pemimpin negara lain, supaya kita ada satu naratif yang sejagat supaya menekan dunia bahawa ini perlu ditangani dengan segera, dengan tepat, dan naratif-naratif yang dikeluarkan oleh negara-negara barat sebenarnya tidak betul, salah dan sebenarnya putar balik. Dan juga Tuan Luqman, untuk resolusi UNFC 2728 ini perlu dikuatkuasakan untuk menghantar pasukan penjaga keamanan. Bagaimana tekanan ini juga perlu diberikan oleh masyarakat dunia, tetapi seperti mungkin yang disebut tadi, kalau ia bukan datang daripada Amerika Syarikat dan sebagainya, ia mungkin agak sukar. Tetapi apa yang perlu dilaksanakan dalam tempoh dan juga saat ini, terutamanya kalau kita sebut berkaitan dengan 2728 ni? Okey. Pada saya, sekarang ni saya melihat Israel susah kita nak influence, kan. Tetapi sebenarnya kita South Africa telah ambil tindakan undang-undang di ICJ terhadap Israel, kan. Sekarang ni apa yang dunia perlu buat ialah mengambil tindakan kepada US, UK dan negara barat melalui Convention Genocide juga, kerana mereka kerana tidak prevent genocide, ataupun bukan prevent saja, mereka sebenarnya mendukung, memberi senjata dan pelbagai kemudahan lain untuk melakukan genocide, kan. Sekarang ni kalau boleh Malaysia, kita kena cari, kita sebenarnya nak ambil tindakan kepada US ni bukan mudah. Dia akan sanction, tengok South Africa, tapi South Africa berani. Kita perlu cari negara-negara ataupun kita buat beberapa negara sekali mengambil tindakan kepada membawa US ke ICJ. Saya rasa itu boleh, tetapi mungkin sukar kerana tekanan-tekanan US dan negara barat. Tapi kalau kita berani seperti South Africa ataupun kita, saya rasa kita dengan negara-negara lain, saya akui mungkin kita negara seorang saja mungkin sukar, tetapi dengan negara-negara lain kalau bersama-sama sekali, negara OIC misalnya, kita mengambil tindakan ICJ kepada US. Selagi mana tindakan tidak diambil pada US akan berasa mereka ni berwenang ataupun mereka boleh melakukan apa saja, tidak mengikut rule of law, tidak mengikut rule based order, sebab mereka berkuasa, right is might pada mereka. Selagi mana mereka berkuasa, apa mereka yang buat itu adalah betul pada mereka. Jadi untuk menghalang ni, kita kena ambil satu leverage. Ambil tindakan undang-undang, baru bagi macam orang kita kata terduduk sikit, terfikir sikit bahawa mereka sedang tindakan undang-undang diambil kepada Amerika yang akan memalukan Amerika, yang akan apa selama ini mereka mengatakan bahawa mereka ni mendukung hak asasi manusia dan sebagainya. Kita kena lawan naratif ini. Sebenarnya mereka telah mempergunakan hak asasi manusia sewenang-wenangnya, menyalahgunakannya bagi kepentingan mereka sahaja. Naratif ini kita perlu keluarkan, dan untuk ini kita perlu ambil tindakan kepada US, UK dan negara-negara di barat. Ya, saya rasa ini penting.
Ya, Kalau boleh saya sambung. Dan sebab ya itu rakyat Malaysia kena tahu bahawa US dan negara barat memutar balik hak asasi manusia selama ini, dan sebagaimana yang kita tahu dia memberi bantuan kewangan kepada beberapa organisasi-organisasi di Malaysia. Jadi kita daripada Suahakam dan negara lain, kita mesti mengatakan bahawa kita tidak mahu menerima lagi wang hak asasi manusia mereka selagi mana mereka melakukan atau menyumbang kepada genosid ni. Kan? Jadi kita kena clear, dalam negara kita terdapat elemen yang mengambil duit-duit ni untuk mempromosikan agenda Amerika ini. Jadi kita kena ketepikan, mengatakan sudah tiba masanya kita tidak mahu menerima lagi, menolak hak asasi naratif hak asasi mereka selagi mana mereka mendukung genosid. Saya menarik sikit apa yang disebut oleh Tuan Luqman tadi, terutamanya berkaitan dengan putar belit. Itu adalah hal dunia yang berlaku apabila penjenayah ataupun jenayah antarabangsa ini berlaku. Kata-kata jenayah ini sentiasalah diputar belit dan sebagainya. Tapi untuk Tuan Syed, bagaimana untuk melihat kepada isu-isu ini? Kita tahu hari-hari kita membaca berita, kita melihat video dan sebagainya untuk mendapatkan bekalan makanan. Ada rakyat Palestin yang meninggal dunia disebabkan berada di lautan daripada bantuan yang dijatuhkan melalui kapal terbang dan sebagainya. Hal-hal seumpama inilah yang perlu dunia dah tahu, tetapi seakan-akan mungkin ada mata yang tidak dapat melihat dan sebagainya, dan kepentingan kuasa yang dinyatakan oleh Tuan Luqman sebentar tadi. Bagaimana hal ini perlu memenangkan masyarakat dalam bersolidariti, Tuan Syed? Ya, saya setuju 100% lah dengan pandangan Tuan Luqman tadi. Akhirnya apa yang dilakukan ataupun yang jika dilakukan sebagaimana yang dicadangkan oleh Tuan Luqman, itulah yang akan melakukan perubahan on the ground. Dan kita sekarang bukan bercakap tentang suatu benda yang theoretical, kita bercakap tentang satu keadaan yang real di mana nyawa manusia, genosid menjadi taruhan, ya. Bahkan macam yang dilaporkan sendiri di ambang kebuluran dan sebagainya. Perkara yang sangat-sangat teruk. Dan benda ni juga bukan berlaku 5 bulan sebagaimana yang mungkin disebut dalam resolusi. Dah berlaku 100 tahun lebih. Bagaimana dunia boleh mengabaikan perkara ni. Dan saya rasa mungkin ini masanya, saya rasa sebagaimana yang disebut, akhirnya terbuka pekong Israel dan juga terbuka pekong US, yang maknanya selama ini mendabik dada sebagai penjaga keamanan dunia. Israel juga yang kononnya nak membawa kemakmuran dan kemajuan kepada Timur Tengah. Ternyata mereka inilah perpetrator ataupun dalang di sebalik begitu banyak kemusnahan, begitu banyak korban nyawa, begitu banyak pembantaian ataupun pelanggaran hak asasi, kan, sebagaimana disebut oleh Tuan Luqman. Jadi saya rasa kalau dunia sedar perkara ini, arus dan gelombang ini saya yakin boleh sebenarnya melakukan perubahan. Hatta disebut oleh banyak pemerhati apabila US abstain dalam undi kali ini, itu sendiri satu isyarat, walaupun mungkin lebih kepada domestik, tapi saya yakin itu juga ada pengaruh daripada sentimen global terhadap negara-negara yang menyokong Israel dalam genosid mereka. Dan saya rasa momentum arus ini perlu diteruskan oleh dunia. Sebagaimana yang mungkin ada setengah orang sebut, satu share dan satu tweet daripada kita pun memberi efek kepada membantu saudara-saudara manusia-manusia yang menjadi mangsa kepada genosid Israel di sana. Jadi mungkin saya sokong cadangan bagaimana Malaysia boleh memastikan momentum sokongan dunia melawan US dan Israel ini terus berlaku dengan kuat. Bahkan saya cadangkan juga mungkin seharusnya menggunakan economic tools seperti sanction dan embargo kepada negara-negara barat yang menyokong Israel. Negara Islam memiliki banyak alat-alat untuk melakukannya, nak tak nak lah. Saya yakin bukan senang, saya faham. Tapi sekiranya kita buka mata, kita boleh maknanya mungkin melakukan embargo dan sanction. Atau mungkin kalau dengan ASEAN sendiri pun, saya rasa sebab selari dengan pendirian PBB, mungkin dulu kita takut sebab pendirian PBB tidak jelas terhadap Israel dan US. Tapi saya rasa sekarang dengan pendirian PBB yang begini, dengan begitu terang terbukanya genosid yang berlaku, saya rasa ASEAN juga seharusnya memiliki pendirian kemanusiaan yang jelas, menghentikan ataupun menyekat sebarang usaha import-ekspor, trade, perdagangan dan sebagainya, sehinggalah mereka comply, mereka patuh
dengan satu pendirian yang sepatutnya merupakan pendirian kemanusiaan bagi seluruh dunia. Baik, saya ada kurang lebih dalam 4 minit saja. Mungkin saya buka untuk 2 minit untuk kedua-dua tetamu. Uh, Akhirnya sampai bila kita nak tunggu perkara ni yang kita mungkin setiap hari mendengar dan sebagainya, tetapi mereka yang berada di sana, yang berada di Palestin, berada di Gaza dengan situasi kebuluran, situasi kesihatan dan banyak lagi berdepan dengan maut dan juga masalah-masalah besar. Akhirnya apa yang perlu kita nantikan, perlu kita tunggu sampai bila, dan apa yang perlu secara drastik harus dilakukan dunia? Saya mulakan dengan Tuan Luqman dahulu. Hmm, um, s- um, dari segi perspektif geopolitik dan antarabangsa, kita kena teruskan apa yang kita lakukan, kan. Walaupun misalnya kita lihat Palestin susah ditindas lalu, mereka tetap pergi ke mahkamah antarabangsa walaupun tahu mereka susah dilaksanakan. Semua ini berguna akhirnya supaya rakyat tahu, satu dunia tahu siapa salah, siapa betul, kan. Jadi kita kena pressure ni, kita harap juga sampai kepada rakyat-rakyat Amerika supaya rakyat Amerika sendiri mengubah kerajaan mereka, memastikan bahawa kerajaan mereka mematuhi hak asasi manusia. Jadi kita kena teruskan social media kita, tekanan kita dari pelbagai aspek. Walaupun kita tak ada pilihan, kita kena juga rely kepada rakyat Amerika untuk mengubah pendirian kerajaan mereka. Dan juga bagaimana pula dengan Tuan Syed? Saya selalu melihat bahawa perkara ini mesti diselesaikan pada akar masalah. Pada akar masalah. Netanyahu sendiri sudah mengumumkan bahawa dia tidak akan sekali-kali berpegang dengan two-state solution. Sekarang ni semua tindakan yang dilakukan hanya untuk bagi dia menyelesaikan masalah Palestinian question. Seolah-olah bukan nak bincang tentang negara berdaulat Palestin, tapi nak alih ke mana, macam mana nak settlekan orang-orang Palestin yang berempat. Itu sahaja sekarang ni persoalan di sisi mereka. Jadi saya rasa selagi kita tidak pergi kepada akar masalah, iaitu kewujudan negara haram Israel itu sendiri, selagi mana ini tidak ditackle, sama ada di peringkat negara kita atau di peringkat dunia, kita akan mengulangi berdepan dengan kesedihan, kemurungan dan kedukaan yang sama yang berulang-ulang kita alami saban tahun. Dan saya rasa it's time, sangat sampai masanya bagi kerajaan Malaysia juga menilai semula dasarnya terhadap two-state, so-called two-state solution ini, apabila Israel sendiri pun sudah terus terang tidak mahu. Dan saya rasa dia satu benda yang tidak realistik. Dulu dikatakan itu yang paling realistik. Bagi saya itu yang paling tidak realistik sekarang. Kita perlu berpindah naratif itu kembali kepada mewujudkan sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat kerana mereka berhak sebagai rakyat yang asal di situ sebagaimana yang sepatutnya. Ya. Dan piagam PBB memberikan Majlis Keselamatan tanggungjawab utama untuk mengekalkan keamanan dan juga keselamatan antarabangsa, dan dalam melaksanakan tanggungjawab ini Majlis boleh menubuhkan operasi keamanan PBB dan sebagainya. Itu mungkin antara contoh seperti apa yang dinyatakan oleh Tuan Luqman dan juga Tuan Syed, yang akhirnya nanti tekanan demi tekanan, kadang-kadang kesedaran itu bukan datang daripada orang depan, orang belakang dan sebagainya. Ia mungkin akan datang daripada dalam diri kita sendiri, yang akhirnya ia disebabkan oleh tekanan-tekanan luar yang diberikan oleh kuasa-kuasa dunia khususnya. Baik, apapun, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Syed Ahmad Israr Said Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Iris Institute, dan juga Tuan Luqman Sharif Alias yang merupakan pengerusi bersama Pasukan Undang-Undang Yayasan My Aqsa. Dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, dalam bulan kita berpuasa, dalam kita untuk kita selepas berbuka, bersahur dan sebagainya, yang mungkin ada doa-doa kita yang mungkin dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama berdoa agar tanah Palestin, tanah Gaza yang mungkin sekarang ini getir dengan kekejaman Israel dapat diredakan, keamanan dan juga keharmonian untuk keseluruhannya. Itu doa rakyat dan juga masyarakat Islam di bulan baik, di hari yang baik di bulan Ramadan. Untuk itu sekian dulu agenda awal ni. Saya Ihsan Dahlia. Assalamualaikum dan jumpa lagi.